Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada semua yang hadir pada hari ini. Jadi insyaAllah kita buka dulu kita punya webinar. Walaupun online, kita buka dulu dengan umur kita. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, hari ini insya-Allah kita akan membincangkan satu topik yang hangat yang mana kita lihat sejak kebelakangan ni banyak isu yang berkaitan dengan topik ni. Ya. Jadi insya-Allah hari ini kita bawa speaker yakni Akhi Zazul Azizi Zaman. Dia merupakan seorang jurutera yang bekerja di Felda Global Ventures FGV di Kanada, dan dia juga merupakan mantan Presiden Persatuan Belia Nasional, Persatuan Belia Islam Nasional ataupun pembina. Dan sekarang ni dia berkhidmat sebagai Ketua Biro Tarbiyah daripada di Ikatan Muslimin Malaysia, US dan Kanada. Baik, jadi topik hari ini insyaAllah kita akan bincangkan tentang hubungan Muslim dan non-Muslim, yang mana kita akan lihat bagaimana apakah cara-cara interaksi orang Muslim dan juga dengan non-Muslim, dan apakah batasan-batasan serta bagaimana syarak menilai cara kita berinteraksi dengan Muslim dan non-Muslim dari sudut dakwah, dari sudut pemerintahan dan sebagainya. Jadi insyaAllah Ana akan serahkan majlis ni kepada Akhi Zazul lah untuk terus masuk dalam topik kita lain. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita bersama-sama pada hari ini untuk kita bincangkan satu topik yang pengerusi kita sebut tadi agak panas yang mana kalau kita tak handle betul-betul, kalau kita tak betul-betul fahami dan kita betul-betul dalami, dan kalau kita tak betul-betul kawal respon kita terhadap isu-isu ni, mungkin apa yang akan terjadi itu adalah suatu yang kita minta jauh, kita minta jauh daripada segala kacau bilau lah, daripada ketidakfahaman kita tentang asas hubungan kita dengan non-Muslim. Dan suka Ana sebut kat sini, kita nak bercerita dalam konteks suasana negara kita Malaysia kan. Walaupun kita berada di Canada, di United States, di mana-mana lah di seluruh dunia ni yang sedang mengikuti wacana kita ni, kita nak bincangkan dalam konteks Muslim dan non-Muslim dalam konteks Malaysia. Dan dalam masa yang sama kita akan cubalah address perkara-perkara lain yang berkaitan dengan isu yang mana mungkin aplikasi mungkin di tempat-tempat kita adalah berbeza kan. Aplikasi kita sesuai dengan aplikasi kefahaman kita sesuai dengan keadaan dan realiti setempat kita. Sebelum kita mula, sebelum kita mula, kita nak tengok beberapa persoalan yang mungkin akan berbangkit dalam isu-isu ni, dalam isu hubungan kita berkenaan dengan hubungan Muslim dengan non-Muslim. Ada persoalan, orang kata orang kafir ni, seluruh orang kafir ni adalah istilah dia not yet Muslim. Dia kafir sebab dia not yet Muslim. Jadi dalam konteks tu semua orang not yet Muslim, dan kita kena interaksi dengan dia sebagai mad'u lah, interaksi dengan dia sebagai
uh, apa nama, sasaran dakwah kita kan. Mad'u tu adalah sasaran dakwah. Uh, tapi ada sana juga orang sebut orang kafir ni adalah musuh, dan beberapa ayat Quran menggambarkan orang kafir adalah musuh kan. Adu wallah wa aduwakum, Allah sebut kan. Musuh Allah dan musuh kamu. Tu pun tu, jadi kita nak tengok kat mana dia mad'u dan kat mana dia musuh. Lepas tu kita nak cerita pasal suasana hubungan kita tu, hubungan harmoni ke hubungan konflik kan. Adakah kita dengan orang kafir ni sentiasa nak lawan je, sentiasa bertembung je, ataupun macam mana kan? Kat mana ruang untuk kita kompromi, kat mana ruang untuk kita ada toleransi, kat mana ruang untuk ada kerjasama, kita tengok. Lepas tu persoalan lagi, tegas atau hikmah. Hubungan, maksudnya pendirian kita dengan orang kafir ni, adakah tegas kan? Putih kata putih, hitam kata hitam kan? Ataupun macam mana kan? Ataupun kita boleh tak apalah, sikit-sikit kan, maafkanlah dia tak tahu, nama dia berlembut lah kan, dia ni belum Muslim lagi, jadi adakah macam tu kan? Lepas tu persoalan lebih lagi jauh dalam konteks politik, macam mana pula hubungan, macam mana pula peranan yang boleh dimainkan oleh non-Muslim. Dia boleh dia bebas boleh jadi apa saja ke, dia bebas boleh masuk, boleh jadi pemimpin negara ke, ataupun mana ruang lingkup yang ruang lingkup keterlibatan non-Muslim dalam politik. Lepas tu persoalan lain, adakah kita bagi kepercayaan penuh kan, dah dia jiran kita, dah dia memang setaman dengan kita, takkan kita tak percaya sepenuhnya kan, dah memang kita jumpa dia tiap-tiap hari kan. Lepas tu isu kebebasan beragama, bila kita sebut kebebasan beragama ni, macam mana aplikasi kebebasan beragama ni di kalangan non-Muslim kan? Adakah dia bebas buat apa saja? Adakah kita tak ada negara atau negara Islam tu tak boleh kontrol langsung? So itu yang kita nak tanya. Lepas tu seterusnya undang-undang Islam ni pun dipersoalkan juga. Bolehkah undang-undang Islam ni di-apply, dikuat-kuasakan ke atas bukan Islam? Agak-agak boleh ke tak? Ni kalau kita berdepan ni boleh tanya soalan, boleh buat poll dulu. Agak di kalangan audience kita ni, buat siapa cakap boleh, siapa cakap tak boleh. Nanti kita boleh buat poll lah lagi ni. Okey. Seterusnya, ruang lingkup perbincangan. Kita nak ni antara outline perbincangan kita hari ni. First kali kita nak bincang asas hubungan dengan bukan Islam ni. Hak dan tanggungjawab, hak kita dan tanggungjawab kita, hak bukan Islam dan tanggungjawab bukan Islam. Lepas tu pengajaran daripada Quran dan Sunnah, dan kita akan bawa banyak daripada memang ayat Quran lah, ayat Quran ayat Quran yang cerita pasal non-Muslim ni kebanyakannya ayat Quran yang direct, dia bukan Muslim dong. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah kepada orang kafir, katakanlah wahai orang kafir. Ayat dia kebanyakannya macam tu, kebanyakannya direct, boleh cerita pasal orang kafir. Dan seterusnya cerita pasal non-Muslim dalam masyarakat Islam. Ni yang awal kita punya perbincangan. Masuk slide point pertama. Sebelum kita pergi point ni, kalau ada siapa-siapa audience kita yang nak bertanya soalan, boleh guna chat box kat tepi tu, dipersilakan. Dan minta pengurusi kita Yusri, kalau Ana tak stop untuk jawab soalan, mungkin boleh stopkan, break sikit supaya boleh menjawab soalan. Oh, ada soalan pertama. Non-Muslim tak sebenarnya kafir? Nanti kita bincangkan. Okey. Cerita pasal hubungan, asas hubungan kita dengan non-Muslim. Macam mana? Tapi menarik lah soalan tu, nak pergi sekejap. Macam mana kita kategorikan? Macam mana kita kategorikan? Nak sentuh sikit soalan yang pertama daripada dalam chat box kita ni. Non-Muslim tak sebenarnya kafir kan? Bagi kita dalam isu
dia ada, kat sini ada dua yang dalam konteks perbincangan kita hari ni lah, Muslim atau non-Muslim. Jadi dia beriman dengan Allah ataupun dia tak beriman. Ada tak yang ketiga? Ada tak kategori lain? Apa nama kategori lain? Kategori lain mungkin yang orang sebut tadi kot, not yet Muslim ke. Tapi not yet Muslim tu sebenarnya non-Muslim. Dia bukan Islam. Kan? Dan kita berhukum dalam isu Muslim non-Muslim ni, hukum kita ialah pengajaran yang kita ambil pada ulum fiqh, daripada hukum fiqh. Kita berhukum dengan manusia ni, berhukum pada benda yang zahir kan. Pada benda yang zahir. Kita tak boleh, kita kata oh, orang tu memang nak pada Islam, tapi dia belum, petanda masuk Islam ialah apa? Tanda masuk Islam, pintu masuk mula-mula ialah syahadah kan, pengakuan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang mana pengakuan syahadah ni sebenarnya, walaupun kita kata ia sekadar perkataan, tapi itulah pintu masuk kan. Tak ada non-Muslim yang masuk Islam melainkan dia sebut tu. Kan? Melainkan dia sebut dan disaksikan oleh orang kan. Mungkin ramai yang bukan Islam sekeliling kita ni yang oh dia setuju dengan Islam, cuma dia tak sebut syahadah lagi kan. Dan kalau kita tengok zaman dakwah Rasulullah SAW pun, ramai masyarakat musyrik Mekah sebenarnya dia setuju dengan ketuhanan Allah. Dia setuju dengan keesaan Allah kan. Dia setuju bahawa Allah ialah Rabb dan Allah ialah Ilah kan. Ni kalau kita bincang Rabb dan Ilah, macam mana maksud dia tu, best untuk kita explore. Dan tapi pada masa yang sama dia tak boleh nak terima Rasulullah tu sebagai Rasul. Maka sempurnakah Islam ke dia? Tak jadi Islam dengan macam tu. Jadi untuk jawab soalan yang pertama ni, tak bincang lagi dah jawab soalan ni. Menarik betul. Bagi kita dalam hubungan kita dalam isu Muslim atau non-Muslim, kita berhukum pada benda zahir yang mana pintu masuk antara Muslim, non-Muslim kepada Muslim ialah syahadah. Itu dua kategori tu. Dan kalau orang nak pecahkan kepada kategori lain, tak apalah, terpulanglah kan. Tapi bagi kita kat situ Muslim dan non-Muslim, dua kategori. Sama ada dia Islam atau dia kufur. Sama ada dia bertuhankan Allah ataupun dia bertuhankan selain daripada Allah, ataupun tak bertuhan langsung. So setakat ni itulah jawapan kita kepada soalan yang mula-mula, walaupun kita belum masuk. Okey, asas hubungan. Bila kita sebut pada asas hubungan Muslim dan non-Muslim ni, asas hubungan pertama ialah hubungan dakwah. Sebab tujuan Rasulullah diutuskan sebagai Khatimul Anbiya, sebagai penutup segala Nabi, sebagai penutup, penghulu segala Nabi, penutup kepada utusan Rasul ni. Tak ada Rasul lagi selepas Rasulullah ni. Maka kalau kita tengok Rasul-Rasul terdahulu, bila menyimpang je umat, Allah datangkan Rasul lain. Tapi dalam bila umat Muhammad SAW ni, dia dah takkan ada Rasul lain. Jadi tugas dakwah kepada Allah dan tugas menyampaikan agama Allah ini, tugas menyampaikan Islam ni, tugas tu dipikul oleh umat kan? Dan hubungan, dan kita lah umat Muhammad SAW, dan hubungan kita dengan orang yang belum beriman kepada Allah dan Rasulnya itu adalah hubungan dakwah. Itu asas yang mula-mula. Tengoklah tengok surah Anbiya tu, macam mana Nabi Nabi mana pun dia datang dengan dakwah kepada Allah, dakwah supaya anta'budallah, supaya mengabdikan diri kepada Allah. Itu asas hubungan yang pertama, asas hubungan dakwah. Lepas tu kat sana juga ada yang ni kita akan tengok ayat-ayat Quran. Kat mana yang ada kat mana ada ruang untuk adanya hubungan yang harmoni, ada hormat menghormati, sama membela kan. Dan kalau tengok kat sini beberapa contoh awal ni kita akan detailkan balik. Sebenarnya non-Muslim, orang yang kafir adalah
apa nama, dia ada hak untuk mendapat pembelaan apabila dizalimi. Maksudnya kita tak boleh semata-mata sebab dia kafir maka kita zalimi dia, tak boleh. Dan itu satu benda yang ditegah. Dan kalau tengok bincang perbincangan fiqh pun, hutang dengan orang kafir macam mana. Dan hutang orang kafir kena bayar macam kita hutang dengan orang Muslim. Lepas tu ada hadis Rasulullah SAW, takutlah kamu kepada doa orang yang dizalimi. Walaupun orang yang dizalimi itu adalah orang kafir. Jadi Allah mendengar doa antara doa yang tak ada hijab ialah doa orang yang dizalimi. Jadi berjaga-jaga jangan menzalimi orang walaupun dia kafir. Itu asas hubungan pertama. Asas hubungan yang mula-mula ni kita nak simpulkan bahawa hubungan kita Muslim dengan non-Muslim ialah hubungan, first kali hubungan dakwah, dan kita berinteraksi dengan mereka sebagai manusia. Jadi kita semua manusia sama-sama daripada Bani Adam, daripada Nabi Adam alaihi salam. Jadi hubungan kita sesama manusia ni adalah hubungan sesama manusia lah. Jadi kita hormat dia sebagai manusia. Kita segala apa yang kita tak boleh buat sesama Islam, kita tak boleh buat juga sesama kafir. Asalnya macam tu. Okey. Lepas ni kita akan detailkan lagi. Walaupun kat situ kita sebut asas mula-mula interaksi sesama manusia tu, hak sesama manusia tu kita kena jaga. Sebenarnya kita pasal hak dan tanggungjawab. Kaedah yang disepakati ulama. Ni kaedah. Dia sebut kaedah yang disepakati ulama ni kaedah dalam fiqh. Disebut hak mereka adalah seperti hak kita dan tanggungjawab mereka adalah seperti tanggungjawab kita. Mereka ni siapa? Mereka ni adalah orang kafir, non-Muslim. Okey. Dan tanggungjawab hak mereka adalah hak kita dan tanggungjawab mereka adalah tanggungjawab kita. Ini saya ambil daripada buku Usul Dakwah. Buku Usul Dakwah Abu Karim Zaidan. Abu Karim Zaidan yang baru saja meninggal beberapa minggu lepas. Kalau siapa nak ni buku antara rujukan dalam yang saya guna lah. Okey. Hak dan tanggungjawab. Jadi bila sebut hak mereka adalah seperti hak kita, maka hak orang kafir asalnya adalah sama macam hak orang Islam dalam negara Islam. Dan tanggungjawab mereka sama macam tanggungjawab kita. Maksudnya tanggungjawab ni kalau tanggungjawab kena ada tanggungjawab nak kena bayar jizyah atau bayar cukai kepada kerajaan Islam, tanggungjawab mempertahankan negara daripada musuh, tanggungjawab menjaga keharmonian negara. Itu semua tanggungjawab tu sama. Hak yang sama isi undang-undang, maksudnya kalau orang kafir buat salah sama macam orang Islam buat salah, dan orang Islam tak boleh zalimi orang kafir dan orang kafir tak boleh zalimi orang Islam. Hak di isi undang-undang lah sama. Dan kita tengok ni dalam sejarah macam mana kisah ni kisah yang masyhur, macam mana Sayyidina Ali bila baju besi dicuri oleh orang Yahudi, macam mana penghakiman dia kan? Macam mana penghakiman ke atas penghakiman yang akhirnya menyebelahi orang Yahudi tu kan? Ni kalau nak cerita detail mungkin kita boleh tengok kita boleh cerita kisah-kisah macam tu kan. Okey, hak di isi undang-undang, hak untuk dapat pembelaan, hak daripada dizalimi, hak untuk mengamalkan agama dan kepercayaan. Maksudnya dia boleh amalkan agama dia boleh ada rumah ibadah dia. Tu benda yang kalau dalam perang pun orang yang berlindung dalam gereja ataupun orang yang berlindung dalam rumah ibadah diberi keselamatan, diberi jaminan keselamatan. Tu asal dia macam tu, hak dan tanggungjawab. Okey. Seterusnya kita tengok beberapa macam mana ayat Quran, macam mana pendekatan Al-Quran berkenaan dengan orang kafir ni. First sekali, poin yang pertama tu poin Yahudi dan Nasrani. Which is sebut Yahudi dan Nasrani ni, kalau kita tengok ayat Quran banyak yang spesifik kepada Yahudi dan Nasrani, dan
dan ada ayat Quran yang sebut orang kafir secara general. Sebab apa Yahudi dan Nasrani ni jadi special sikit? Sebab Allah sebut orang yang menerima wahyu, orang yang dapat kitab, orang yang pernah dapat bimbingan para rasul. Jadi orang yang mendurhakai rasul lepas dapat hidayah ni, tu dia punya special sikit lah. Allah mention secara special Yahudi dan Nasrani. Dan antara ayat yang famous kita selalu dengar macam mana Allah bagi peringatan, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Takkan redha Yahudi dan Nasrani ni sampailah kamu ni ikut mereka bulat-bulat lah. Kita sebut macam tu. Jadi ayat tu satu ayat yang bila dah termaktub dalam Quran tu, macam tu lah dia punya kesan dia. Maksudnya selagi, dan kita tengok tak ada ayat yang menasahkan dia, tak ada ayat yang membatalkan dia, maka ayat tu diterima sampai kiamat lah. Jadi sampai kiamat kita Allah beri peringatan bahawa Yahudi dan Nasrani tak akan redha dengan orang Islam. Jadi macam mana baik pun mereka, kita kena ada berjaga-jaga sikit. Sebab Allah sebut mereka tak akan redha. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Lepas tu kat sini kita sebut juga ayat-ayat yang berkaitan dengan orang kafir ni, ayat yang bunyi macam lembut. Contoh ayat yang bunyi macam lembut ni apa? Surah Al-Anbiya ayat 107. Anbiya ayat 107. Wama, ni ayat yang biasa kita dengar. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat yang selalu dengar dan selalu juga disalah tafsirkan, selalu juga diambil secara general macam tu je. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah kata, dan tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, melainkan untuk jadi rahmat kepada alam. So ayat macam tu ayat yang kalau orang kafir dengar, ni Islam datang ni bawa rahmat. Lepas tu ayat yang selalu juga kita dengar, Al-Baqarah ayat 256 ni, ayat tiada paksaan dalam agama kan. La ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bittaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la inqisama laha wallahu samiun. Itu sama ayat lain. La ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bittaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil. La ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Okey. Ayat la ikraha fid din, sesungguhnya tiada paksaan dalam agama, kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran Islam dengan kesesatan, dengan kufur. Okey. Lepas tu ayat seterusnya ayat surah An-Nahl. Ayat surah An-Nahl ni ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Allah sebut kepada Nabi Muhammad, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan bijaksana. Ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan nasihat dan nasihat pengajaran yang baik, mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berbahaslah dengan mereka yang kau serukan itu dengan cara yang baik, dan ahsan, cara yang terbaik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat hidayah. Jadi Allah suruh supaya Rasulullah ni berdakwah dengan cara yang terbaik, cara yang berhikmah, cara yang bijaksana, bagi pengajaran yang baik, berbahas dengan baik, wajadilhum billati hiya ahsan. Tu ayat-ayat yang lembut, ayat-ayat yang santun, ayat-ayat yang baiklah, macam mana untuk kita menyeru pada orang kafir ni. Okey. Tapi di sana juga kita tengok ada ayat yang tegas.
Ada ayat yang memang bukan tegas kata supaya tegas cakap je. Ayat dia qatilu. Ayat dia suruh bunuhlah. Kat mana nak kena bunuh? Maksudnya ada tempat kena lembut dan ada tempat bila perlu keras sampai kena bunuh pun bunuhlah. Macam tu. So sebagai contohnya, saya ada semua dekat sini. Sebagai contohnya, qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Disebut kat sini bukan qatilul ladina kafaru, bukan bunuhlah orang kafir, tapi bunuhlah orang yang tidak beriman. Bunuhlah orang yang tidak beriman dengan Allah dan tidak beriman dengan hari akhirat, wal yaumil akhir, wala yuharrimuna ma harramallah, dan dia tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan, dan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan. Wala yadinuna dinal haq, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar. Minal ladzina utul kitab, di kalangan orang-orang yang diberikan kitab ni, hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Ni ayat yang penting. Anda baca sekali lagi maksud dia. Baca sekali lagi maksud dia ni. Wahai, ayat ni sebut, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, iaitu dari orang-orang yang diberikan kitab. Dari orang-orang yang diberikan kitab, yakni kaum orang Yahudi dan Nasrani, sehinggalah mereka membayar jizyah dengan jizyata an yadin wa hum saghirun. Mereka membayar jizyah dengan taat dan merendah diri. Saghirun, saghir, kecil. Maksudnya dibayar tu dengan keadaan dia rendah diri, dia kerdil. So maksudnya dia bayar jizyah tu bukan setakat bayar je, dia bayar dan dia mengakui kekerdilan dia kena tunduk dan patuh kepada hukum kerajaan Islam masa itulah. So ayat dia cerita qatilu, bunuhlah ataupun perangilah orang-orang yang tidak beriman sampai dia bayar jizyah dalam keadaan dia tunduk. Itu ayat yang sangat tegas sebenarnya, kan. Bukan sekadar perang sampai dia duduk diam, tapi perang sampai dia bayar jizyah dalam keadaan dia tunduk. Lepas tu ada ayat seterusnya yang bagi contoh kat sini. Ayat berapa tadi? Surah At-Taubah juga, ayat 123. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ni ayat dia tu. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah, qatilu, bunuhlah, perangilah orang-orang kafir musyrik yang berdekatan dengan kamu, yang dekat dengan kamu. Jangan baca ayat ni tu dibunuh jiran-jiran sebelah, jangan gitu. Dan perangilah orang-orang kafir dan musyrik yang berdekatan dengan kamu, dan biarlah mereka merasai sikap kekerasan. Biar dia rasa kerasnya sikap kekerasan serta ketabahan hati yang ada pada kamu, dan ketahuilah sesungguhnya Allah berserta dengan orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa ni dia sebut, ketahuilah Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Tapi takwa ni bukan takwa bertakwa dia tunduk, dia berakhlak baik. Takwa juga dikaitkan dengan sikap keras dengan orang kafir. Okey, tu ayat keras. Kita ayat keras ni panas sikit. Seterusnya kita cerita pasal ayat lain kan. Ayat lain yang keras juga, cerita pasal ayat berapa, surah berapa ni ada dalam slide sebelumnya tadi. At-Taubah 29, At-Taubah 123, Al-Baqarah 190 sampai 193. Ni Al-Baqarah kita tak cerita lagi. Al-Baqarah
Ni ayat Al-Baqarah. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatalunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu min al-qatl wa la tuqatiluhum عند المسجد الحرام حتى يقاتلونكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. Batu ayat 193, waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu fala udwana illa 'ala adh-dhalimin. Batu ada ayat lagi, waqatilu fi sabilillahi wa'lamu anna Allaha sami'un 'alim. Okey. Lepas tu bila cerita ni semua ayat ayat waqatilu ni, ayat perangilah, ayat apa nama, bunuhlah kan. Dan kita tengok ni ayat-ayat yang keras kan. Ayat-ayat yang keras, ayat-ayat yang suruh perang, ayat-ayat yang suruh jangan bagi muka macam tu. Jangan bagi muka. Lepas tu kalau kita tengok satu lagi ayat yang cerita pasal Allah suruh siapkan kekuatan umat. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ya'lamunahumullah Allahu ya'lamuhum. Nah, ayat ni cerita supaya wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan bersiap sedialah kamu dengan kekuatan kan, dengan kekuatan apa saja yang kamu boleh kan, daripada kuda ke apalah kan. Tapi yang penting itu Allah sebut turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum, supaya akhirnya musuh ni, aduwallah, musuh Allah dan musuh kamu ni takut kan. Wa akharina min dunihim la ya'lamuhum, dan ada musuh ni sebenarnya kita tak tahu pun dia musuh. Tapi kita kena siapkan diri supaya orang yang kita tak tahu dia musuh kita pun gerun dengan kita. Macam tu. So ayat-ayat ni ayat yang suruh supaya kita siapkan kekuatan supaya akhirnya orang yang memusuhi Islam takut untuk buat apa-apa. Ayat supaya umat Islam ni sentiasa bersiap sedia. Okey. Tu ayat-ayat. Lepas tu tengok balik lagi surah Al-Mumtahanah kan. Al-Mumtahanah ni kita ayat yang Allah turunkan cerita pasal sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang apa nama, yang masih ada belah kasihan kepada orang-orang kafir daripada kaum kerabat dia. Jadi Allah start ya ayyuhallazina la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Tu surah apa nama, surah Al-Mumtahanah. Allah mulakan surah Al-Mumtahanah ni dengan cerita supaya Allah mulakan surah Al-Mumtahanah ni dengan dia dalam slide ayat ni. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Sampai akhir ayat ni. Maksud dia, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita kerana rasa kasih sayang, padahal mereka ingkar dengan kebenaran yang disampaikan kepada kamu. Jadi janganlah rasa kesian dan janganlah bocorkan rahsia sampai semata-mata sebab kesian kepada kaum kerabat kan, yang masih kafir kan. Tu surah Al-Mumtahanah. Boleh runut tafsir surah Al-Mumtahanah. Dan lepas tu surah Al-Mumtahanah juga Allah cerita la yanhaakumullahu 'anil ladzi. Allah cerita ayat ke-8 dalam slide yang depan kita ni. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilunakum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah sebut
Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu daripada kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil kan. Ayat ni suruh orang Islam berlaku adil kepada orang yang tak memusuhi kan. Tapi ayat seterusnya Allah tekankan balik. Innama yanhaakumullah. Allah sebut sesungguhnya Allah melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama kan. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan teman rapat orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu serta membantu orang lain yang mengusir kamu. Dan ingatlah siapa yang menjadikan mereka teman rapat, mereka itulah orang-orang yang zalim kan. Wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang menjadikan orang kafir, orang yang memusuhi ini sebagai teman rapat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Okey, ini sempadan kan. Satu, kat mana yang Allah kata boleh berbuat baik, boleh berlaku adil, tapi kat mana yang Allah kata jangan buat sebagai teman rapat. Ni sempadan yang Allah tunjuk dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 dan ayat 9. Okey. Lepas tu kita explore lagi kan. Berbagai pendekatan ayat Quran berkaitan dengan orang kafir. Kan? Ada ayat yang Allah cerita pasal kebesaran Allah. Kan? Ada ayat yang Allah cerita macam mana macam mana Allah astagfirullahalazim. Macam mana kebesaran Allah kan. Allah buat bukit, Allah buat banyak surah-surah daripada juz Amma yang akhir-akhir tu, An-Naba ke An-Nazi'at ke, Allah cerita dengan Allah datang dengan bukti kekuasaan Allah dan Allah tempelak orang kafir yang tak nak terima, tak nak tunduk setelah diberitahu bukti sedemikian rupa, dan Allah takutkan mereka dengan azab seksa neraka kan. Dan Allah cerita pula betapa indahnya syurga kan. Jadi kalau tengok pendekatan ayat Quran ni, memang ada yang pendekatan dia sangat direct kan. Cerita pasal orang kafir ni masuk neraka, macam tu. Dan tak ada tempat lain untuk orang kafir melainkan neraka kan. Allah tu ayat yang direct cerita beri amaran. Lepas tu ada ayat yang Allah cerita kekuasaan supaya orang berfikir. Afala tatafakkarun, afala tattaqun. Supaya orang berfikir. Ada ayat yang cerita pasal azab, ada ayat yang sindir kan. Allah cerita, Allah sindir seolah macam basyirul munafiqin. Bagilah berita gembira kepada orang kafir ni. Berita gembira pada orang kafir. Berita gembira pasal apa? Pasal neraka. Jadi seolah menyindir. Ni berita gembira, berita baik ni kan. Masuk neraka. Ayat ada soalan. Ada soalan ni bawah. Oh, ada soalan ke bawah tu. Okey. KIB tu. Soalan ni, adakah dia consider sebagai orang kafir? Okey. Cerita pasal balik kepada kat mana tadi? Balik kepada pelbagai pendekatan ayat Quran. Balik kepada pendekatan ayat Quran, dia tengok ayat Quran, bila interaksi ayat Quran dengan orang kafir, ada cerita yang ada yang datang bagi kekuasaan Allah suruh orang berfikir. Ada yang datang cerita yang sangat pedih kan. Minum nanah, macam-macam lah, azab seksa neraka tu. Kalau tengok surah Al-Waqi'ah ke, kita pasal wa ashabus shimal ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Tu semua ayat cerita pasal neraka kan. Ataupun surah Al-Qiyamah cerita pasal zakum kan.
buah zakum, buah yang berduri, makan sakit, tak makan pun sakit kan. Macam-macam ayat yang Allah cerita pasal memang teruk kan. Ada ayat yang menyindir, ada ayat yang memujuk supaya buka kan, supaya tengok Islam tu macam mana. Dan banyak ayat yang beri amaran kan. Basyira wa nazira kan. Bila sebut Rasulullah datang ni basyira wa nazira, bagi berita gembira, dalam masa yang sama bagi amaran kan. Bukan cerita benda baik je, tak ada bagi amaran kan. Dan penting juga kita tengok kat sini sebab betapa kelirunya umat kita ni sampai kita macam kita macam tak boleh nak hukum langsung. Nah, mati, ada orang kafir mati, kita tak boleh nak kata orang kafir tu mati masuk neraka. Tapi padahal Allah dah sebut dah kan, sebaik-baik Abu Talib yang tolong Rasulullah, yang melindungi Rasulullah, yang banyak berjasa pada Rasulullah pun kan, tapi masih Allah sebut, Allah cerita pasal azab neraka. Jadi maksudnya sebaik-baik misal macam tu pun, yang berjasa pada Rasul pun masuk neraka sebab kekufuran dia, sebab dia tak beriman dengan Allah dan Rasul ni, maka apatah lagi orang kafir yang dia tengok orang cerita orang tu artis tu, dia walaupun dia mati, walaupun dia apa nama artis tu tak ingat dah, dia banyak berjasa apa semua, takkanlah orang macam tu masuk neraka kan. Kita maksudnya ayat perkataan macam tu adalah perkataan betapa jauhnya kita dengan ayat Quran. Berjauhnya kita daripada pengajaran yang benar. Sebab sekarang itu tak ada, dalam isu ni tak ada main perasaan-perasaan, kesiannya dia, bukan macam tu kan. Dia dah baik. Sebenarnya kebaikan orang kafir, kalau kita tengok sebenarnya Allah ceritakan kebaikan orang kafir, baik macam mana dia pun sebenarnya tak cukup untuk balas nikmat Allah yang dia dapat kat dunia ni kan. Jadi cukuplah kebaikan dia tu untuk sekadar boleh balas sikit nikmat Allah, maka akhirat tu adalah azab seksa semata-mata kan. Tak ada tempat lain kan. Okey. Tu satu kata ayat Quran. Masuk nanti rasa kita boleh, kebanyakannya boleh rujuk balik kan. Allah melarang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin ya, sebagai pemimpin atau sebagai penolong aulia kan. Allah larang orang Islam bagi walak, bagi kepercayaan kepada orang kafir kan. Surah Ali Imran ayat 28. Ni ambil dia punya ni, janganlah ya ayyuhallazina amanu, janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir sebagai wali, sebagai pemimpin atau pelindung dengan meninggalkan orang mukmin kan. Maksudnya ada orang mukmin yang lain kan, tapi dia nak berlindung dengan orang kafir kan. Barang siapa yang buat demikian, nescaya lepaslah ia daripada pertolongan Allah, kecuali kerana memelihara diri dari sesuatu yang dia takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap siksanya, dan hanya Allah tempat kembali kamu. Al-Imran ayat 28. Lepas tu surah An-Nisa, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir sebagai wali, sebagai pemimpin atau pelindung, dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu? Kamu nak buat alasan untuk Allah siksa kamu? Allah tanya macam tu. Lepas tu ayat Al-Maidah lagi, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi ejekan dan permainan, iaitu orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir musyrik, dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman. Ini Al-Maidah surah ayat 53. Lepas tu Al-Quran juga melarang orang kafir, melarang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin walaupun kaum kerabat sendiri kan. Ayat At-Taubah surah At-Taubah ayat 23, wahai orang beriman, janganlah kamu mengambil bapa-bapa kamu dan saudara-saudara kamu sebagai pemimpin, sebagai wali, jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan.
dan sesiapa yang dianggap siapa wali, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ini Masih ada soalan. At-Taubah. Jadilah kamu takkan mendapati Al-Mujadilah ayat 22 ni. Oh, yang ni Yang ada soalan. ada soalan lagi? Tak okey, surah Al-Mujadalah. Okey, surah Al-Mujadalah ayat 22, ayat last kali dalam surah Al-Mujadalah tu kan. Uh, maksud dia kamu tak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya kan. Jadi kamu tak akan dapati orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat tapi dalam masa yang sama saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Sekalipun orang-orang itu adalah bapa-bapa atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya kan. Ini Allah cerita macam mana surah Al-Mujadlah ni, Allah cerita macam mana tak boleh dua sifat tu tak boleh ada dalam satu satu orang lah kan. Dalam masa dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi dia boleh berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya kan. Ayat dia sebut la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an. Ulaika hizbullah ala inna hizballah. Teman setia ni ayat 100 Al-Mujadilah 118. Hai orang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di kalanganmu mereka tidak menghati-hati menimbulkan kemudaratan bagimu. Seterusnya lagi At-Taubah ayat 16. Apakah kamu mengira bahawa kamu akan dibiarkan sedang Allah belum mengetahui dalam orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman setia selain pada Allah kan. Ni At-Taubah ayat surah 16. Lepas tu surah Al-Qasas ayat 28 ayat 86, surah 28 ayat 86. Al-Quran melarang saling tolong-menolong dalam orang kafir. Al-Quran melarang yang akan merugikan umat Islam kan. Lepas tu Al-Quran menghukum orang
explore satu-satu kan. Okey. Mana pengerusi kita? Macam banyak sangat soalan, kita nak jawab dulu ke macam mana? Kita terus dulu kot. Terus dulu. Kita simpan untuk akhir sesi. Okey, kita simpan untuk akhir sesi. Okey. Tegahan dan larangan. Tegahan dan larangan Quran ni, Allah melarang tolong menolong, Allah melarang dan mentaati orang kafir dan untuk menguasai orang Islam. Allah melarang beri peluang kepada orang kafir sehingga menguasai Muslim. Al-Quran menghukum munafik orang Muslim menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Al-Quran menghukum zalim kepada Muslim yang menjadikan kafir sebagai pemimpin. Al-Quran menghukum fasik kepada Muslim menjadikan kafir sebagai pemimpin. Itu ayat yang dekat-dekat tu. Dan Allah menghukumkan sesat kepada Muslim menjadikan kafir sebagai pemimpin. Surah Al-Mumtahanah. Allah mengancam azab bagi orang yang menjadikan kafir sebagai pemimpin teman setia. Mujadilah ayat 4-15. Dan Al-Quran mengajarkan doa agar orang Muslim tidak menjadi sasaran orang kafir. Sasaran orang kafir. Itu ayat Al-Mumtahanah ayat 5. Okay, ni ayat-ayat Quran yang direct cerita pasal hubungan dengan orang kafir kan. Okey. Lepas tu cerita pasal non-Muslim dalam masyarakat Islam. Okey, non-Muslim dalam masyarakat Islam. Kat mana pula yang kita boleh apa nama? Macam mana penerimaan kita terhadap non-Muslim dalam masyarakat Islam? Okey, penerimaan yang kita sebut kat sini adalah penerimaan bersyarat. Bersyarat. Kenapa bersyarat? Yang ni kita macam mana kita tak terbayang dan tak ada kat depan kita satu negara yang kita boleh kata negara yang betul-betul mengamalkan Islam yang mana kita boleh tengok benda ni secara direct. Tapi maksudnya kalau negara dalam konteks macam negara Islam Madinah yang masa zaman Rasulullah ada tu, kita tak boleh nampak negara Islam diimplement sebagai sistem yang macam tu kan. Tapi yang ada sekarang ni adalah negara-negara orang Islam yang mana sebahagian daripada hukum-hukum Islam tu masih ada. Kat sini disebut penerimaan bersyarat, mengisytiharkan kesetiaan penerimaan bersyarat ni macam sebut kita boleh terima non-Muslim dalam masyarakat Islam dengan syarat dia mengisytiharkan kesetiaan kepada masyarakat Islam. Maksudnya dia boleh jadi sebahagian daripada kita kalau dia betul-betul setia dengan kita kan. Dan kalau dalam sirah Rasulullah benda ni jelas kan. Maksudnya penduduk Madinah tu yang mana asalnya ada perjanjian dengan kabilah-kabilah lain yang memusuhi Islam, yang tu dia kena betul-betul maksudnya severe the ties lah, maksudnya kena putuskan hubungan dengan orang yang memusuhi Islam. Dia tak boleh duduk dalam masyarakat Islam dan masa yang sama dia berhubung dengan musuh-musuh Islam. Tak boleh macam tu. Jadi dia mengisytiharkan kesetiaan kepada masyarakat Islam. Lepas tu tunduk dan patuh kepada sistem Islam melalui perjanjian kan. Maksudnya dia sanggup tunduk dan patuh kan. Ini juga pengajaran yang kita ambil daripada ayat tadi. Hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun kan. Maksudnya dia tunduk, dia sanggup duduk bawah negara Islam, dia bayar jizyah dalam keadaan dia tunduk kan. Bukan dia pun nak bergaduh nak jadi pemimpin negara tu. Itu kita tak termasuk dalam syarat terkeluarlah daripada syarat ni kan. Lepas tu orang yang macam ni kalau dia betul-betul isytiharkan kesetiaan kepada masyarakat Islam, tunduk dan kepada sistem Islam, bayar jizyah dalam keadaan dia tunduk tu, orang macam ni diberi jaminan keselamatan kan. Terpelihara nyawa, harta dan maruah dia. Dan tiada paksaan dan penindasan supaya menukar agama. Yang ni disepakati. Maksudnya orang yang bukan Islam, yang duduk dalam masyarakat Islam, yang sanggup untuk duduk macam ni, dia boleh duduk terus dengan agama dia dalam keadaan macam ni. Itu benda yang diterima dari sudut hukum.
Okey. Lepas tu Muslim sebagai minoriti. Yang ni yang sebut sikit tambah, yang ni tambahan sikit sebab kebanyakan kita duduk di negara sebagai minoriti kan. Hukum asal, kita sebut hukum asal, harta orang kafir harbi. Ni mungkin dia sebut istilah ni, jangan salah guna. Kafir harbi adalah kafir yang memusuhi Islam yang dalam keadaan perang ni. Dalam keadaan perang, hukum asal harta orang kafir adalah harus kan. Sebagaimana hukum dan harta rampasan perang kan. Maksudnya harta orang kafir dalam perang boleh ambil. Tapi disebut kat sini, apabila seorang Muslim memasuki negara orang kafir, mendapat perlindungan di sisi undang-undang negara itu, terpelihara nyawa dan hartanya di negara itu, maka tidak halal dia untuk khianati negara itu. Ni maksudnya orang Islam, macam kita lah kan, kita orang Islam datang, apply visa, duduk kat sini, belajar ke, duduk kerja ke. Jadi dalam keadaan tu dia duduk, dia masuk secara aman dan dia tak boleh lah dia guna hukum asal tu. Atau orang kafir ni boleh ambil kan, harus diambil kan, tak boleh. Dan kewajipan menunaikan hak dalam muamalah sesuai berdasarkan akad kan. Ni tadi nampak ada soalan bagaimana urusan muamalat dengan bukan Islam. Dalam urusan muamalat dengan bukan Islam, hukum dia sama je dengan antara kalau kita muamalat dengan orang Islam juga. Maksudnya kalau berhutang kena bayar. Kalau bagi amanah kena tunaikan amanah. Kalau orang bagi kita jaga barang kena pulangkan balik. Kalau apa lagi? Dalam urusan muamalah ni macam jual beli lah, tak boleh tipu dalam jual beli. Yang ni kita kena tengok sebab nanti ingat masa kat zaman student tu ada masa zaman tu handphone ni, kalau zaman student dekat Australia lah, handphone ni biasa nak dapat handphone senang kan. Maksudnya sign kontrak 2 tahun ke 3 tahun ke boleh dapat handphone kan. Tak payah bayar untuk harga handphone tu, tapi bayar monthly bill atau monthly commitment je. Guna tak guna ada minimum amount kan. Lepas tu adalah yang geng-geng dah final year dah nak balik ni, sign kontrak 2-3, ambil handphone bawa balik. Dia kata tak apa ni orang kafir punya, harta orang kafir boleh ambil kan. Jadi itu salah kan. Itu konsep yang salah. Maksudnya kewajipan menunaikan hak muamalah tu sama je kan. Kita interaksi dengan orang kafir, kita tak boleh tipu dia, kita tak boleh khianati hak dia, kita tak boleh. Tu benda yang clear kan. Maksudnya harta orang kafir ni macam kecil-kecil kan, kedai Cina tak apa boleh curi macam tu. So tu kefahaman yang salah kan. Jadi harta orang kafir dalam muamalah, urusan kita dengan interaksi kita dengan orang kafir dalam muamalah, amanah kita sama je dengan amanah orang sesama Islam. Maksudnya kontrak, kalau sign kontrak kena ikut kan, kena ikutlah terma dan syarat kontrak tu. Macam tu lah. Betul yang disebut sesuai berdasarkan akad tu kan. Jadi kalau janji nak bayar banyak tu lah. Kita berhutang banyak tu, kena bayar balik lah hutang tu kan. Tu dia punya tu kena clear lah. Jangan ada orang khianat pula kan. Dah asal hukum asal macam tu, dia pun pandai-pandai dia. Lepas tu kewajipan ni clear. Saya rasa ni menjawab salah satu menjawab salah satu soalan tadi kan. Ada salah satu soalan tadi tanya pasal muamalat dengan bukan Islam kan. Jadi dalam isu muamalat ni tak ada beza kan. Okey. Okey, lepas tu aplikasi berdasarkan realiti. Perbezaan, nak sebut kat sini, perbezaan aplikasi tidak mengubah maksud asal kan. Maksudnya anak tekankan benda ni adalah supaya sebab kadang-kala dalam keadaan Muslim sebagai minoriti ni kita kurang bercakap isu benda jihad, kita kurang bercakap pasal betapa Islam tu ya'lu wala yu'la alaih. Maksudnya Islam tu sepatutnya tertinggi dan tak ada sistem lain yang lebih tinggi daripada tu kan. Dan kita tak cerita pasal pentingnya kekuasaan tu
dimiliki oleh Islam, kita jarang cerita benda-benda macam tu kan. Tapi sebenarnya bila kita jarang tekankan benda tu, dia tak mengubah konsep asal dia kan. Maksudnya konsep jihad adalah wajib tu, jihad masih wajib kan. Walaupun kita tak cerita dalam suasana kita sebagai minoriti kan. Kewajipan melaksanakan hukum agama Islam masih wajib kan. Walaupun kita tak cerita tiap-tiap hari cerita benda tu kan. Jadi perbezaan aplikasi tidak mengubah maksud asal. Itu yang saya sebut poin tu. Lepas tu Muslim sebagai majoriti dan Muslim sebagai minoriti ni, yang tu kita kena tengok kan. Ada beberapa benda yang kena disesuaikan dengan keadaan. Lepas tu negara Islam dan negara orang kafir kan. Macam mana aplikasi apa yang kita sebut tadi dalam keadaan berbeza ni. Okey, ada berapa minit lagi? Seterusnya ni ayat yang kita sebut awal tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ni ada ayat yang kita sebut rahmat seluruh alam kan. Dan bila sebut benda ni, ada anda terbaca itu, ada satu tulisan tu dia sebut rahmat seluruh alam ni sebenarnya Islam tak perlu kuasa pun kan. Islam tak perlukan kalau Salbana kata Islam ni kena jadi akhirnya amal Islami ni nak bawa kepada ustaziatul alam tu, nak jadi super power dunia tu, Islam ni kena menguasai dunia untuk jadi rahmat seluruh alam. Dia kata tak, rahmat seluruh alam ni sebenarnya kalau orang tak Islam dapat rahmat macam tu. Seolah-olah dalam seolah dia dah terlaksana dalam suasana hari ni. Ini satu benda, satu keraman yang jauh lah daripada tafsiran. Kalau tengok ulama tafsir cerita pasal rahmatan lil alamin ni, Ibn Abbas bila sebut rahmatan lil alamin ni, dia sebut rahmatan lil alamin ni maksudnya orang yang tunduk kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, dia orang yang ikut pada Nabi, maka dia dapat rahmat di dunia dan akhirat. Tu orang yang beriman, orang yang beriman dia dapat rahmat di dunia dan akhirat. Orang yang tak ikut Nabi, orang yang tak beriman, mereka tidak dihancurkan serta-merta sebagaimana umat terdahulu. Ni yang Ibn Abbas kata dia dapat rahmat dalam sudut tu saja. Maksudnya kalau berbeza dengan umat-umat terdahulu, bila tengoklah kaum Nabi Soleh ke kaum Rasul terdahulu yang ditelangkupkan bumi, yang dimusnahkan dengan suara halilintar, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum terdahulu bila engkar ni Allah musnahkan seluruhnya. Dan Ibn Abbas kata rahmat kepada rahmatan lil alamin, selepas saja perusahaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tak ikut Nabi mereka tak dihancurkan serta-merta sebagaimana umat terdahulu. Itulah rahmat yang dimaksudkan bagi kalau ikut tafsiran Ibn Abbas. Ibn Qayyim al-Jauzi dia sebut, dia bahaskan al-alamin ni siapa yang dapat rahmat ni kan? Adakah termasuk orang kafir kan? Ada pandangan yang sebut kedua-dua dapat manfaat kan? Yang beriman dapat kemuliaan dunia dan akhirat, dan yang musuh yang memerangi Nabi pun dapat rahmat kan? Maksudnya rahmat dia dalam bentuk apa? Rahmat dia dalam bentuk mereka dimusnahkan daripada mereka terus hidup. Macam mana pula rahmat kalau dia dimusnahkan? Tapi dia sebut Ibn Qayyim berpendapat mereka itu adalah rahmat sebab mereka tak terus hidup dalam kekufuran macam tu. Maksudnya dosa dia diputuskan daripada terus menerus buat dosa. Macam tu lah dia yang disebutkan. Dan rahmat juga disebut rahmat kepada non-Muslim dalam negara Islam berdasarkan kepatuhan terhadap negara. Maksudnya non-Muslim dalam negara Islam dia dapat rahmat selagi dia patuh kepada negara. Dan rahmat yang sebetulnya, rahmat yang terbesarnya ialah tauhid sendiri. Tauhid adalah rahmat yang sebenarnya. Tauhid. Maksudnya
takkan betul-betul dapat rahmat selagi dia belum Islam. Kesimpulan daripada yang dibahaskan daripada tafsir wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebenarnya rahmat yang dimaksudkan itu ialah tauhid itu sendiri. Okey. Kita dah sampai ke kesimpulan. Lepas ni kita apa nama? Kita tengok soalan-soalan tu. Pengerusi boleh extend ke pengerusi? Ya, banyak soalan ni. Okey, kita kesimpulan ni. Kesimpulan kita tengok kat sini daripada ayat-ayat yang banyak yang kita tengok ni. Ni baru kita tengok ayat Quran ni, dah tengok betapa kita belum tengok sirah daripada pengajaran sikit sangat yang kita ambil dari sirah Rasulullah, daripada hadis-hadis Rasulullah kan. Dan daripada ayat Quran pun dah yang banyak kita bawa tu dan tak semua kita sempat hurai pun. Jadi kita tengok kat sini yang anda nak simpulkan kat sini dalam isu hubungan Muslim dengan non-Muslim ni, kat situ yang pertama adalah kepelbagaian pendekatan Al-Quran dan Sunnah berdasarkan situasi. Maksudnya ada situasi yang Allah sebut qatilu kan, kena perang. Dalam situasi Allah sebut wa'idu lahum mastata'tum min quwwah kan, kena sediakan kelengkapan perang, kena sediakan kekuatan kan. Ada kat sana Allah sebut ud'u ila sabili rabbika bil hikmah kan. Ada pendekatan yang lembut kan. Lepas tu kepelbagaian pendekatan yang kita nak kena faham kan. Lepas tu keperluan memahami nas secara menyeluruh kan. Yang maksudnya bila kita tengok ayat ni kita tak boleh kalau tengok tadi perangilah orang kafir yang dekat dengan kamu, kalau ambil seketul macam tu habis kan. Kita kena tengok ayat Quran ni, ambil pengajaran dia secara menyeluruh kan. Macam mana setiap ayat tu melengkapi satu sama lain, setiap ayat tu menyebabkan ada keseimbangan kan, approach kita. Lepas tu kepentingan memahami dan menghargai Islam sebagai cara hidup yang semua kan. Yang ni satu benda yang penting. Sebab bila kita sebut Muslim dengan non-Muslim ni, kadang-kadang kita kata tak apalah dia non-Muslim pun dia baik apa. Tapi sebenarnya kebaikan sebagai kebaikan yang nampak tu sebenarnya tak boleh kita nak samakan dengan betapa baiknya kalau dia jadi Islam. Lepas tu akhirnya sebab asal kita sebut tadi asas hubungan pertama ialah hubungan dakwah, maka kita sendiri pun kena letak diri kita sebagai dai Islam. Dan kalau kita tengok kan, cuba kita tengok berapa ramai orang di kalangan orang keliling kita ni yang rapat dengan kita yang bukan Islam, yang non-Muslim. Dan berapa ramai yang kita dah usaha untuk dia dapat hidayah kan. Berapa ramai yang kita dah sampaikan Islam ni kepada dia kan. Ana nak cerita macam mana? Nak cerita daripada kecil. Memang sangat tak ada peluang nak kenal rapat dengan orang non-Muslim. Sekolah pun kat sekolah memang tak ada non-Muslim. Lepas tu sekolah menengah pun ada 3-4 orang je non-Muslim, tu pun kita tak berapa kenal sangat. Sampailah yang betul-betul rapat dengan non-Muslim bila pergi Melbourne, pergi belajar kan. Housemate non-Muslim kan. Tu betul-betul rapat. Tapi dia non-Muslim 7 bulan je. Lepas pada tu dia jadi Muslim. Tu kawan non-Muslim mana yang pertama. Akhirnya jadi Islam. Jadi maknanya kita kena tengok balik, adakah kita ni letak diri kita sebagai dai Islam? Adakah kita ni duduk sebagai pewaris dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampaikan rahmat seluruh alam ni, yang sampaikan Islam kepada orang Muslim keliling kita. Tu kesimpulan yang ada bawa daripada banyak panjang-panjang lebar kita bincangkan tadi, nak simpulkan macam tu. Okey. Tadi ada yang anda baca ni yang berkait dengan benda yang kita baca ni, tapi tak detail kan. Tapi kat sana dia dari sudut ilmu fiqh dia beza Islam, harb, negara perang.
Lepas tu ada bezakan antara negara bukan Islam tapi negara yang ada perjanjian, Darul Ahd, yang ada ahad, yang ada perjanjian, atau kat sana Darul Bagh, negara yang memberontak, Darul Bid'ah, negara ahli bid'ah kan, dan negara Darul Maslubah, negara yang dirampas kan. Jadi konsep ni beberapa definisi kalau kita detailkan dia akan keluar balik, maksudnya macam Sebentar ni ada kesilapan dari segi connection jap. testing. Okay, anda rasa ni internet connection kat sini tadi dia refresh. Dia refresh terus sangkut. Kat mana yang last kali tadi? Okay. Tak apa kot, yang ni kita yang anda sebut iceberg tu dah dengar Okay. Okay lah, tak apa. Yang benda yang dekat slide last kali ni, yang Darul Islam, Darul Harb, Darul Ahd, Darul Bagh, yang ni sebenarnya kalau disimpulkan dia jadi macam seolah-olah international relation kan, foreign policy yang macam tu, foreign policy kepada negara Islam kan. Jadi dalam negara Islam ni dia maknanya polisi luar negara dia, ada negara yang ada perjanjian, maksudnya ada negara yang ada perjanjian yang aman kan, ada negara yang negara perang kan, dia macam tu kan. Dan bila dengan perbezaan klasifikasi macam ni, maka hukum dia berkait dengan hukum, macam mana interaksi kita dengan negara tu, macam mana interaksi kita dengan rakyat negara tu. Yang tu jadi apa yang kita bincang kat sini, apa yang kita bincang hubungan Muslim dengan non-Muslim ni sebenarnya kesimpulan kecil kan. Itu yang disebut tip of the iceberg. Maksudnya kesimpulan kecil daripada khazanah ilmu yang jauh lagi luas kan. Jadi yang mana kita nak simpulkan, kita setakat ni kita simpulkan setakat untuk kegunaan kita kan. Yang mana kalau kita nak cerita pasal macam mana negara Islam patut urus foreign policy dia, ni masih berlega isu hubungan Muslim dengan non-Muslim, tapi konteks dia jauh lebih luas lah. Jadi anda rasa ni sekadar pengenalan untuk kita supaya kita dapat hargai sebenarnya apa yang kita bincang hari ni adalah sebenarnya kesimpulan kecil daripada khazanah ilmu yang jauh lagi luas ya. Okey. Boleh bagi list rujukan buku. Okey, antara rujukan Abu Ala Maududi ada tulis satu buku kecil non-Muslim dalam negara Islam. Itu salah satu. Lepas tu
yang Ana guna kat sini buku Dr. Abdul Karim Zaidan, Usul Dakwah pun ada cerita sikit konsep negara Islam macam mana. Dan buku Dunia Islam Masa Kini, Ana rasa Ana tak, sekejap ni yang Ana guna lagi ni. Dunia Islam Kini, Dr. Taufik Yusof Wai dan Usul Dakwah Abdul Karim Zaidan. Chapter apa? Chapter awal. Chapter awal bila dia bincang pasal pengenalan dunia Islam. Sebab bila sebut pengenalan dunia Islam tu dia pergi kepada macam mana apa yang ditakrifkan sebagai dunia Islam dan hubungan dengan non-Muslim. Chapter bahagian 1 lagi. Oh bukan, bahagian 2. Bahagian 2 fake dan politik dunia Islam dia sebut. Bahagian 2 fake dan politik dunia Islam. Boleh nampak ke? Ni buku yang Dr. Yusof Taufik Wai. Okey. Kita pergi pada soalan. Boleh tak minta contoh Darul Hab, Darul Ahad, Bidayat dan sebagainya yang ada sekarang? Nak bagi contoh yang ada sekarang sebenarnya yang macam Anda sebut tadilah. Bila kita sebut apa yang kita tulis kat sini adalah teori dari yang dibincangkan dalam ilmu fiqh kan. Maksudnya ada negara Islam macam mana, negara kafir macam mana, ada perbezaan cara definisi, ada perbezaan cara analisa dia. Yang mana kalau kita nak sebut ada ke tak yang ada hari ni, payah nak sebut. Tapi kita boleh gambarkan kebanyakan hubungan international relations sekarang ni sebenarnya dalam bentuk Darul Ahad tu. Dalam bentuk negara yang ada perjanjian. Maksudnya negara kita, setiap negara iktiraf kewujudan negara lain yang mana dia maksudnya ada autonomi, ada kedaulatan negara dia, ada sovereign, ada kedaulatan negara dia, ada benda yang negara lain tak boleh campur urusan dalaman negara dia. Tu antara konsep-konsep dia lah, antara aplikasi dia. Jadi kebanyakan hubungan negara sekarang ni dia letak dalam bentuk negara yang ada perjanjian. Dan mana dengan perjanjian tu lah orang adanya foreign trade, adanya perdagangan antarabangsa dalam perjanjian macam itulah boleh kita boleh migrate, kita boleh musafir ke negara mana-mana kan. Ada negara perlu visa, ada negara tak perlu visa. Tu adalah antara contoh-contoh macam mana negara dalam konteks negara yang ada perjanjian macam tu kan. Tapi kita nak sebut ada tak satu negara yang betul-betul jadi Darul Islam, negara Islam yang laksanakan yang wujudnya negara tu sebagai satu jentera dakwah. Maksudnya kerja dia ialah nak sebarkan Islam apa semua. Kita tak boleh, kita kata macam susah kita nak sebut dalam suasana hari ni. Seolah-olah macam tak ada kan. Yang tinggal cuma negara-negara umat Islam yang mengamalkan sebahagian daripada Islam kan. Tu yang kita boleh simpulkan lah. Okey, Ana rasa boleh pengerusi tolong Ana tengok soalan-soalan yang masuk tadi. Ada yang perasan, ada yang tak perasan. Baik. Jadi Ana rasa kita mula daripada atas lah. Mula daripada soalan soalan dari Bayinah. Mana soalan ni dia kata, kalau contohnya ada sekumpulan manusia yang duduk di tempat terpencil dan tak pernah dengar pasal Islam dan orang Islam pun tak pernah sampai dekat tempat tu, adakah mereka masih masih boleh dikira sebagai kafir? Okey, yang dalam konteks ni memang ada ayat yang
Astagfirullahaladzim, tak ingat. Maksudnya Allah tak akan azab suatu kaum tu sampailah Allah utuskan Rasul. Dan ayat ni, bila kita cerita pasal ayat ni, inilah sebenarnya dia berkait dengan tanggungjawab kita sebagai umat akhir zaman. Kalau tengok macam mana Abu Ala Maududi tulis dalam Syaratul Haq, akhirnya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dia tengok kewujudan umat hari ini ialah umat yang pertengahan yang menyambungkan dakwah para rasul dulu dengan umat dengan menyambungkan dakwah para rasul dengan umat hari ini kan. Yang mana kalau tak sampainya dakwah rasul tu kepada mereka, maka umat hari kita orang Islam hari ini yang bertanggungjawab kan. Jadi sebenarnya untuk jawab soalan ni, sebenarnya tanggungjawab kita lah untuk pastikan Islam tu sampai kepada seluruh dunia. Maksudnya tak ada lagi orang yang tak Islam sebab dia Islam tak sampai. Sepatutnya tak jadi macam tu. Dan memang ada ayat Quran tu yang sebut Allah takkan azab satu kaum sehingga Allah utuskan Rasul kan. So tapi bila kita sebut macam tu, dia masih non muslim kan, dia masih maksudnya dia masih belum Islam lah. Dia apa nama, kalau nak categorizekan dalam kategori yang kita sebut awal tadi, yang bincang awal tadi, ya kat situ ada dua je, sama ada Islam atau non muslim kan. Islam atau kufur kan. Dan kalau kita tengok macam mana Maududi juga bila dia sebut pasal kufur ni, ni boleh baca asas-asas Islam. Ataupun kalau dah bincang dalam likok-likok bagus lah. Bila bincang pasal asas-asas Islam ni, dia cerita pasal kufur tu sebenarnya macam kafarah tu macam dinding kan, macam tirai. Yang mana tirai yang tutup dia daripada kenal Islam. Yang mana bila terbuka tirai tu, Islam lah dia. Macam tu. Dan apa nama, kalau dari sudut definisi yang macam tu, yang mana yang masih belum kenal Islam tu masih tertutup dengan hijab tu lah, masih tertutup dengan tirai tu kan, sampailah dia terima Islam. So nak kata kafir tak kafir, rasa point dia kat sini, kalau kita sebut dia kafir ke, dia sebut non-Muslim ke, sebut not yet Muslim ke, tak ada beza kan. Hukum dia orang yang apa nama, akhirnya syurga ialah untuk orang beriman kan. Syurga ialah untuk orang yang beriman. Okey. Lepas tu soalan tentang agenda yang kedua. Semua orang bukan Islam punya agenda anti-Islam walaupun tidak dinafikan ada. Contoh klise Abu Talib, okey. Cuma tak ada. Macam mana nak generasikan sifat orang bukan Islam terhadap semua? Anda tak berapa faham. Tak semua orang Islam mempunyai agenda anti-Islam walaupun tidak dinafikan ada. Contohnya macam Abu Talib membantu kerja Nabi tapi dia tak beragenda. Maksudnya dia tak musuh Islam. Cumanya tak diberi hidayah. Macam mana nak digenerasikan sifat orang bukan Islam terhadap semua? Okey, kat sini yang macam kesimpulan yang kita sebut tadi kan. Akhirnya kalau kita tengok banyak ayat Al-Quran tu, akhirnya apa nama, pendekatan kita dengan non-Muslim ni berbeza ikut keadaan. Jadi kita tak ada isu generalisasi kat sini. Tapi dalam keadaan berbeza tu, kita kena jelas kat mana perlu keras, kat mana perlu tegas, kat mana perlu lembut, kat mana perlu hikmah. Dan dalam masa yang sama Allah sebut macam walan tarda ankal yahuda tattabi' millatahum. Jadi tempat sepanjang masa kan, dalam keadaan lembut ke, dalam keadaan keras ke, dalam keadaan macam mana pun, sepanjang masa kita kena berhati-hati kan. Maksudnya tak ada satu tempat yang kita boleh bagi kepercayaan penuh 100% kepada orang bukan Islam ni. Ni benda yang kita kena sebut kan. Maksudnya tak ada kat sana satu kita boleh bagi blank check terus orang ni confirm takkan musuhi Islam, tak ada macam tu. Kita Allah ajar kita dengan ayat Quran tu, Allah ajar kita sepanjang masa dengan orang bukan Islam ni kena berhati-hati kan, kena berjaga-jaga kan. Dan bila Allah suruh
Bila Allah suruh apa nama, wa'idu lahum mastata'tum min quwwah tu, Allah suruh siapkan uh, kekuatan tu. Allah suruh siapkan kekuatan tu sebenarnya untuk apa? Supaya musuh kamu dan musuh Allah gerun. Dan bila sebut musuh Allah tu, ada musuh yang kita tak tahu pun dia musuh kan. Jangan nak maksud detail ayat. Sekejap. Wa'idu lahum mastata'tum min quwwah, against them make ready your strength to the utmost of your power. Maksudnya siapkanlah kekuatan ni sehabis-baik kan. Lepas tu including stage of war, kuda perang, to strike terror, untuk supaya digerungi dalam hati musuh-musuh kamu dan musuh Allah, dan mereka yang kamu tak tahu kan, tapi Allah tahu kan. Maksudnya musuh kamu dan musuh Allah ni ada yang kita tahu, ada yang kita tak tahu kan, tapi Allah Maha mengetahui kan. Tapi Allah suruh bersiap sedia supaya akhirnya musuh yang kita tahu dan musuh yang kita tak tahu gerun. So yang kita tengok daripada situ, berhati-hati pada setiap masa tu memang kena buat lah kan. Lepas tu seterusnya, sejauh mana larangan orang bukan Islam menjadi pemimpin. Yang ni anda rasa, yang ni anda dah jawab clear dalam banyak, bukan anda jawab, ayat Quran tu banyak menjawab kan. Sejauh mana larangan orang bukan terhadap orang bukan terhadap orang bukan Islam boleh jadikan pemimpin. Bagaimana pula urusan muamalat, yang ni kita dah jawab. Apa beza Daulah Islamiah dan Darul Islam? Ni panjang kita punya ni. Tapi anda ingat anda bezakan tadi antara Darul Islam, negara Islam betul-betul, dengan negara umat Islam kan. Lepas tu bagaimana orang bukan Islam? Mereka sebagai minoriti mengatakan yang membayar jizyah itu adalah dikira tidak adil, menzalimi mereka. Bagaimana sekiranya orang bukan Islam? Macam mana nak jawab soalan ni? Bagaimana sekiranya orang bukan Islam yang minoriti kata bayar jizyah itu dikira tidak adil, dikira zalim. Bayar jizyah ni macam mana? Benda yang Allah dah hukumkan kena buat. Kalau nak kata macam mana, nak menjawab tu susah. Apa nama? Kalaulah dia tafsirkan sebagai zalim, sebenarnya kalau dalam konteks negara Islam yang idealnya, orang Islam bayar zakat kan. Zakat hanya wajib kepada orang Islam kan. Dan zakat ialah harta negara. Tapi orang yang bukan Islam ni, dia kena bayar jizyah tu, ialah bahagian dia. Sebab dia tak boleh bayar zakat. So sepatutnya macam tu kan. Sepatutnya jizyah tu dia dia macam suasana sekarang ni kan. Suasana satu negara, semua orang kena bayar cukai. Semua orang yang layak dicukaikan kena bayar cukai kan. So soal macam tu lah. Bagi anak tak ada isu orang yang kafir kena bayar jizyah tu jadi dizalimi, tak ada isu. Okey, peserta boleh. Adam Daniel tanya, orang kafir tak boleh jadi pemimpin tu. Tapi kes Malaysia macam mana? Kes Malaysia macam mana? Bagi anak dalam ayat yang clear, kita tak boleh nak tawilkan lah. Maksudnya itu yang anda sebut, bila kita kata ni strategi politik ke, nak cerita ni
nak sesuaikan dengan keadaan ke. Maksudnya fleksibelnya Islam tu ada ruang dia kan, ada ruang yang boleh fleksibel kan. Tapi pada benda yang memang dah ada hukum jelas, ada ayat yang jelas, maka yang tu kena ikut lah. Dan bagi Anas sendiri dan pendirian dan Isma sendiri tegas dalam isu ni, kepimpinan negara hanya patut berada dengan Islam. Macam mana negara yang majoriti dia umat Islam boleh bagi kepimpinan kepada orang bukan Islam, yang tu benda yang kita tak boleh nak tolerate. So full stop kan. Tak kira lah bila kalau orang nak kata yang tu lebih adil ke, ni tak korup ke, yang sebab bila kita letak kufur tu adalah mungkar yang akbar, mungkar yang paling besar, maka mungkar-mungkar lain tu yang ada tu kita tak boleh nak compare dengan mungkar yang akbar kan. Okey, Darurat nanti boleh bagi rujukan chapter apa. Okey, ni Anas setuju. Aaron Jagger ni. Darul Harb pada masa kini adalah negara Zionis. Yang ni betul. Yang ni memang ada dalam rujukan kan. Kalau kita tengok pun, kalau tengok pasport negara kita pun patutnya tak boleh masuk Israel kan. Kalau dulu dia memang tulis. Kalau pasport dulu memang tulis. Saya tak ingat pasport sekarang masih ada. Okey, lepas tu bayar terhadap pemimpin Muslim yang adil menggunakan cara betul tiada masalah. Tapi lawangan jizyah jika perlu sangat kuat. Boleh ke zakat bagi pada non-Muslim? Ni soalan fiqh lain ni. Boleh ke zakat bagi pada non-Muslim? Zakat ialah benda yang zakat ni benda yang asnaf dia Allah cerita jelas. Asnaf dia 8 asnaf tu asnaf yang jelas. Jadi nak kata nak bagi non-Muslim tu, seingat Ana belajar ilmu fiqh, non-Muslim tak masuk dalam asnaf zakat. Boleh tak ada satu kajian khusus bagaimana kebijaksanaan Sultan Muhammad Al-Fatih memanfaatkan Muslim yang berperanan dalam pentadbirannya? Mu'allaf bila dia masuk Islam Aaron, mu'allaf bila dia masuk Islam. Kalau dia belum masuk Islam lagi, tak masuk dalam asnaf. Okey, ni cadangan ni kot. Umum Mus'ab kata boleh tak ada satu kajian khusus kebijakan Sultan Muhammad Al-Fatih memanfaatkan Muslim sebagai orang yang berperanan dalam pentadbirannya. Anak nak sebut pentadbiran Muhammad Al-Fatih, dia memang memanfaatkan tenaga orang bukan Islam. Maksudnya yang orang yang bina meriam terbesar pada zaman tu pun sebenarnya bukan Islam. Kan? Tapi bila kita sebut tu bukan isu kepimpinan, tu isu menggunakan kepakaran tu tak ada masalah. Maksudnya kita boleh belajar dengan non-Muslim, kita boleh ambil kepakaran dia, kita boleh minta khidmat dia, itu tak ada masalah kan. Tapi isu dia dalam letakkan dia sebagai sebagai pentadbir, sebagai apa yang disebut wilayah ammah ataupun sebagai pemerintah tertinggi, yang tu kita tak boleh terima. Maksudnya kat situ, maksudnya kalaulah orang kafir yang ada kepakaran dalam negara kita, yang kita nak gunakan kepakaran dia untuk majukan negara kita, tak ada masalah. Tapi kita nak letak dia sebagai sebagai pemimpin, itu kita yang tu kena berjaga-jaga dengan ayat Quran yang banyak tadi. Okey, ni panjang pula isu fake zakat ni. Okey, yang ni kena Anak sendiri tak boleh nak jawab detail lah. Mungkin kita boleh KIV untuk kita buat wacana fiqh pula ke, wacana ekonomi Islam pula ke. Ni boleh kita detailkan lah.
sama ada mualaf, sama ada non muslim boleh terima zakat ataupun tak, yang tu setakat yang asnaf tu tak ada. Tapi kalau dia nak letak bawah mualaf tu, yang tu anak tu ijtihad tu anak tak tu bukan level Ana lah nak sebut tu. Yang anda jawab tadi berdasarkan asnaf, tak ada non muslim kan. Mualaf ada. Apa maksud kafir harbi? Kafir harbi ni dia berkait dengan yang kita sebut Darul Harb, negara perang. Maksudnya kafir harbi ni orang kafir yang memerangi umat Islam kan. Tu kat sini kena, kalau nak detailkan dia ulama bahagikan kafir ni berdua, kafir zimmi, ahlu zimmah, dengan kafir harbi kan. Kafir zimmi ni adalah orang yang tunduk dan sanggup dan duduk bawah kekuasaan Islam, sanggup bayar jizyah. Tu zimmi kan, ahlu zimmi. Yang mana ahli zimmi ni hak dia sama macam hak orang Islam kan. Tanggungjawab dia pun sama macam tanggungjawab Islam. Kafir harbi ni kafir yang memusuhi, kafir yang memerangi kan. Tapi tu yang nak sebut tadi, dia berkait dengan Darul Harb. Maksudnya kafir harbi ni berkait dengan negara perang kan. Kita tak boleh nak, maksudnya benda ni bukan declare bukan antara individu dengan individu. Ni nak kena detailkan, nak kena tekankan balik. Bila kita sebut perang ni, bukan seorang individu istiar, aku sekarang nak memerangi apalah negara X ke negara U ke. Dia bukan individu punya isytihar kan. Dia tu bila lawan negara kan. Dia jadi kafir, bila kita nak kata kafir harbi sekarang ni, kita tak boleh nak dia berkait dengan dia perang ni, dia berkait dengan negara kan. Ada orang mungkin kita boleh identify, individu ni memang memusuhi Islam kan. Mungkin boleh macam tu, tapi nak letak hukum dia sampai halal darah dia ke, sampai harus diambil harta dia ke, tu bukan pada individu untuk tentukan. We find it acceptable to make use of non-Muslim disease in various fields, but when we say we cannot consider Islam as asnaf, we just leave that situation. But we wish to help people around them. We know they are living with the Muslim agree on certain things. Okay, Anak tak faham dari mana datangnya kesimpulan macam tu. Okay, yang Anak sebut tadi, persoalan asnaf tu memang Anak tak boleh nak jawab. So Anak tak ada option, Anak kena tinggal macam tu lah. Bukan kita, Anak takkan nak jawab benda yang Anak tak tahu kan. Okey, lepas tu bila cerita pasal orang kafir tak boleh, kalau ikut yang kita faham tadi, orang kafir bukan dalam asnaf zakat. Tapi dalam konteks yang macam kita faham tadi, hak dan tanggungjawab orang kafir ni dalam negara Islam, selagi dia tunduk dan patuh kepada kekuasaan Islam, hak dan tanggungjawab dia sama je. Jadi bagi Anak dalam isu ni clear, orang yang perlu mendapat pembelaan di kalangan orang kafir pun perlu dibela, perlu diberi pembelaan sama lah. So maksudnya kalau untuk Fauzan tadi, maksudnya kalau lah kita sebut dia tak boleh dapat harta zakat pun, kat sana ada lagi sumber-sumber negara yang boleh digunakan untuk bantu orang kafir lah kan. Dan sepatutnya jizyah tu yang digunakan untuk bantu dia.
Okey, last kali soalan tadi Al-Haz. Soalan terakhir, kalau kat Malaysia boleh kita klasifikasi kafir zimmi, kafir harbi sebagai apa pendapat mengatakan sekarang dah tak wujud istilah kafir harbi, kafir zimmi. Okey. Bila kita sebut tadi istilah fiqh tadi dalam keadaan istilah tu wujud dalam keadaan adanya Darul Islam. Dan istilah tu wujud dalam keadaan adanya negara Islam. Jadi kalau hari ni kita sebut tak ada negara yang kita boleh sebut sebagai betul-betul Darul Islam 100%. Jadi persoalan-persoalan lain yang berkait dengan tu, maksudnya ada kafir harbi, kafir zimmi apa semua ni, dia sangkut kat situ juga kan. Kalau tak ada betul-betul yang mengamalkan, macam mana kita nak boleh tunjuk ni harbi ni zimmi kan? Macam mana kita nak boleh, macam mana, itulah isu dia dalam keadaan suasana hari ni. Dalam keadaan suasana hari ni, dalam suasana dunia hari ni, masalah dia dari sudut, kalau kita baca Syahadatul Haq pun, akhirnya kita tak boleh nak kata, kita tak boleh nak bersaksi bahawa kita dah sampaikan Islam ni seluruhnya kan. Sebab kat sana tak ada lagi satu negara yang kita boleh kata, ni contoh pelaksanaan sistem Islam. Ni contoh macam kalau Islam dilaksanakan 100% kan. Kita tak boleh nak tunjuk macam tu. Jadi isu dia sekarang ni rasa kena balik pada kesimpulan kita lagi, kita letak diri kita sebagai dai Islam. Bila kita implement seluruhnya sistem Islam tu, baru kita boleh betul-betul jawab siapa zimmi, siapa harbi, siapa dan apa tindakan kita, apa pendekatan kita dengan mereka. Jadi hari ni kalau untuk poin untuk kita bawa balik, yang penting kita faham hak dan tanggungjawab hak dan tanggungjawab kita, hak dan tanggungjawab mereka. Dan yang paling penting dari sudut muamalah tak ada beza. Maksudnya dari sudut muamalah hak mereka, kalau kita kena adil dengan orang Islam, kita kena adil dengan orang bukan Islam kan. Kalau kita tak boleh khianat, kita boleh khianat juga kan. Itu sama. Dan yang penting tadi kepercayaan penuh, kita tak boleh bagi kepercayaan penuh. Lepas tu kepelbagaian pendekatan yang tu kena clear. Maksudnya ada tempat kena tegas lah. Kita tak boleh biar berlembut dengan benda, dengan orang memperlekehkan agama kita kan. Lepas tu keperluan memahami nas secara menyeluruh, tu satu benda yang penting. Memahami dan menghargai Islam sebagai cara wujud yang semua, dan akhirnya letak diri kita sebagai dai Islam. Okey, ana rasa ana serah balik kepada tuan pengerusi. Dah panjang lebar dah ana bercakap. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Ana mohon istighfar, astaghfirullahal azim, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala salah silap, atas segala kelemahan, dan kalau ada benda yang perlu diperbetulkan dari sudut fakta, ana adukan pembetulan dan pembincangan. Slide ni boleh dikongsi. Slide ni boleh dikongsi, nanti kita boleh send kepada siapa yang hadir lah. Itu saja kot. Ana serahkan balik kepada Yusri. Jazakallah khair kathiran kepada Encik Azil. Baik, insyaAllah nak rasa perbincangan kita pada hari ni adalah perbincangan yang baik lah, dan amat akademik lah. Jadi insyaAllah kita ambil kesimpulan yang telah Akhi Azul beri tadi, yang mana akhirnya tanggungjawab itu adalah jatuh pada kita untuk membawa dakwah Islam kan, untuk menjadi da'i kan, untuk menyampaikan apakah itu Islam kan. Dan ana tertarik untuk menyebut satu ayat daripada surah Al-Fath, ayat yang ke-29, yang mana menerangkan ciri-ciri orang beriman kan. Yakni orang yang beriman ni, dia mana dalam ayat dia kata, dan orang-orang beriman ni, jadi orang yang bersama dengan dia, yakni Nabi Muhammad, dan dia adalah keras ataupun tegas terhadap orang kafir, tetapi berkasih sayang dengan sesama mereka, yakni sesama Islam lah. Dan yang perlu kita tegaskan bahawa ukhuwah yang tertinggi kita adalah ukhuwah Islamiah. Ukhuwah yang tertinggi adalah ukhuwah yang berdasarkan paksi akidah, paksi akhlak dan paksi ibadah.
yang mana ukhuwah itu hanya dapat dinikmati oleh orang-orang Islam kan. Dan di mana ada batasan-batasan yang kita perlu jaga lah dengan orang bukan Islam. Jadi akhirnya sekadar itu saja. Sebarang lepasnya akan saya berikan borang feedback dan juga rakaman ini insyaAllah akan di-upload ke YouTube dan slide juga insyaAllah akan diedarkan. Jadi kalau ada apa-apa nanti kita untuk kita boleh bincangkan dalam wacana yang seterusnya yang insyaAllah akan diadakan pada bulan hadapan. Baik, jadi dengan itu nak tutup dengan tasbih kafarah solat Mas. Jazakallahu khairan katsiran dan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.